أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala izinkan kita semua sudah jemaah sekalian untuk berada pada pagi yang penuh dengan berkat ini. Pagi 17 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, sudah pun 16 hari, termasuk ini hari ke-17 lah kita berpuasa pada bulan Ramadan yang sangat berkat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah hendaknya segala puasa yang telah kita lakukan pada 16 hari yang lalu. Dan moga-moga Allah Ta'ala terimalah hendaknya segala amalan yang kita telah persembahkan dalam setiap hari di bulan Ramadan yang sebelum daripada hari ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala terus menyempatkan kita, memberikan lagi peluang kepada kita untuk kita dapat menghabiskan hari-hari di bulan Ramadan ini sehinggalah ke akhirnya dengan keadaan kita sehat walafiat, kita ini kuat dan diberikan hidayah, petunjuk, inayah untuk kita dapat beramal ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari-hari yang terakhir dalam bulan Ramadan kali ini. Pada hari ini saudara jemaah sekalian, kita sebenarnya menyambut satu hari yang bersejarah dalam kalendar umat Islam. Setiap tahun begitu, bila tiba 17 Ramadan, maka ini sebenarnya suatu sejarah yang perlu diingat kembali. Apakah sejarah itu? Iaitulah peristiwa nuzul Al-Quran, peristiwa penurunan Al-Quran kali pertama. Para ulama antaranya Al-Imam Az-Zarkashi dan juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai contohnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawasanya Al-Quran ini dia turun dengan 3 peringkat. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya dengan 3 peringkat. Peringkat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sisinya ke Lauh Mahfuz. Ke Lauh Mahfuz. Ini peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, Allah Ta'ala turunkan lagi Quran itu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Manakala peringkat yang ketiga daripada Baitul Izzah di langit dunia itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 peringkat yang disebutkan oleh ulama kita bahawasanya Al-Quran dia turun dengan 3 peringkat ini. Adapun peringkat yang pertama, Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan daripada sisinya ke Lauh Mahfuz secara sekaligus 30 juzuk, jumlatan wahidah. Manakala peringkat yang kedua daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia itu juga secara jumlatan wahidah, secara 30 juzuk sekaligus juga. Dan ada pun peringkat yang ketiga daripada Baitul Izzah, Allah Ta'ala turunkan Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tidak secara sekaligus.
Tidak secara sekaligus. Maknanya Al-Quran itu diturunkan daripada Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, secara ansur-ansur. Istilah yang disebut oleh ulama-ulama ulum Qurannya secara munajjaman ataupun mundarijan. Secara beransur-ansur Allah Ta'ala wa turun Al-Quran itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh ulama lagi bahawasanya Al-Quran yang turun pada peringkat pertama dan juga pada peringkat yang kedua itu semua berlaku pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Manakala Al-Quran yang diturunkan oleh Allah daripada Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat pertama kalinya diturunkan, oleh kerana dia turun secara berperingkat tadi kita sebut secara ansur-ansur, mesti turun banyak kali. Tapi peringkat mula-mula sekali, yang kali pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada 17 Ramadan yang kita duduk pada hari ini lah. Sebab itulah kita sambut nuzul Quran. Sebab itulah diberikan cuti public holiday kepada orang-orang yang bekerja pada hari ini, supaya bukan nak duduk rehat sebenarnya, tetapi ambillah masa yang diberi cuti itu untuk meluangkan masa itu dengan kita merenung apakah hubung kait kita dengan Al-Quran yang telah diturunkan pada hari ini buat kali pertama kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang tanya tuan-tuan, puan-puan sekalian, 17 Ramadan hari ini nuzul Quran hari ini bersabit dengan apa sebenarnya? Turun Quran tu turun di mana? Turunnya pada peringkat yang ketiga. Ni jawapan dia. Soalan tu kita beri jawapan terus hari ni. Turun yang kata turun hari ni 17 Ramadan turun pada peringkat yang ketiga, iaitu daripada Baitul Izzah, satu nama tepat di langit dunia, Baitul Izzah. Daripada situ diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Turun kali pertamanya kepada Nabi Muhammad SAW iaitulah pada 17 Ramadan, ketika mana Nabi berumur, satu riwayat menyebut ketika mana Nabi berumur 40 tahun. Dan itulah tarikh Nabi SAW dilantik menjadi Nabi ataupun Rasul. Maka turunlah ayat yang pertama daripada Al-Quran yang ada sebanyak 6,236 ayat. 6,236 ayat mengikut bilangan ulama mazhab Al-Kufi, daripada ulama Fawasilul Quran yang bermazhab dengan mazhab Kufi, dan kita di Malaysia pun memegang pendapat daripada mazhab sebelah Kufi ataupun sebelah Kufah. Iaitulah ayat Quran dalam Quran ini ada sebanyak 6,236. Dalam isu bilangan ayat Quran ini dia banyak mazhab tuan-tuan. Ada mazhab Makki, ada mazhab Madani, ada Makki awal, Madani awal, Madani sani, ada Basri, ada Kufi, ada apa lagi? Syami, ada banyak mazhab. Yang kita ni mazhab Kufi, iaitulah disebut sebanyak 6,236 ayat. Daripada 6,236 ayat itu yang merangkumi 114 surah dalam Quran itu, maka ayat yang pertama turun daripada 6,236 ayat itu adalah ayat pertama hingga ayat yang kelima, Suratul Alaq, ataupun kita juga kenal dengan surah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama itulah ayat ataupun wahyu yang pertama sekali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 17 Ramadan yang kita duduk hari ini. Begitu. Walau bagaimanapun memang ada khilaf jugalah di kalangan ulama-ulama kita tentang wahyu yang pertama turun ini. Cuma pendapat yang jumhur ataupun kebanyakan ulama mengatakan ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Manakala
ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ayat daripada suratul Baqarah. Ayat daripada suratul Baqarah yang mengakhiri, yang hampir-hampir mengakhiri surah Al-Baqarah, iaitulah pada juzuk yang ketiga, pada ayat yang ke-281 suratul Baqarah. Itulah ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama juga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab, sebagai contohnya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu taala. Ayat 281 surah Al-Baqarah itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat terakhir. Mungkin ada orang yang pengong. Pengong ni maksudnya terkedu. Sebelum ni rasa-rasanya orang ada sebut-sebut lah ayat terakhir turun daripada Quran ni, ayat yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Duk berasa ayat tu ayat terakhir. Dan tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ayat itu pun ada juga ulama sebut, ada juga. Cuma yang pendapat terkuat adalah ayat 281 surah Al-Baqarah. Kerana ayat al-yawma akmaltu lakum itu Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika mana haji, ketika mana Nabi buat haji, yang juga disebut sebagai haji wada', hajjatul wada', haji terakhir, haji perpisahan Nabi SAW. Manakala ayat 281 surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tis'a layal qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala turunkan selama 9 malam, bukan selama. Allah Taala turunkan pada 9 malam sebelum hari kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Jadi kita bilanglah 12 tolak 9 berapa? Jadi sebelum 12 Rabiul Awal 9 hari ataupun 9 malam sebelum tu, itulah tarikh wahyu terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, iaitulah ayat 281 surah Al-Baqarah. Itu pendapat yang terkuat ataupun yang dipilih oleh jumhur kebanyakan ulama. Maka itu serba sedikit tuan-tuan, fakta-fakta asas bila kita sambung nuzul Quran, kita kena ingatlah benda-benda gini. Dan ada satu lagi perkara penting bila kita bincang nuzul Quran, nuzulul Quran, dia ada satu lagi peristiwa dalam proses Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ni, ada satu lagi proses, ada satu lagi peristiwa yang penting. Kalau kita hari ni kita panggil nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Ada satu lagi peristiwa berlaku pada Ramadan terakhir sebelum Nabi kita wafat. Ramadan terakhir sebelum Nabi kita wafat. Nabi kita wafat pada Rabiul Awal tadi nak. Jadi sebelum Rabiul Awal tu dia ada apa nama ni, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi ada Safar, ada Muharram, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Syawal, ada Ramadan. Ramadan tu yang terakhir dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada Ramadan itu berlaku satu peristiwa yang disebutkan oleh ulama Al-Quran sebagai peristiwa Al-Ardah Al-Akhirah, peristiwa pembentangan Al-Quran yang terakhir di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana tiba Ramadan tuan-tuan, Nabi akan bertadarus dengan malaikat Jibril. Jadi hak kita duk buat hari ni bulan Ramadan je tadarus. Bulan Ramadan je tadarus, itu sebenarnya satu sunnah yang telah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril sebelum pada ni. Setiap kali mari Ramadan Nabi akan bertadarus dan habis sekali baca dengan Jibril. Adapun pada sekali khatam dengan Jibril. Adapun pada Ramadan yang terakhir sebelum Nabi wafat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bertadarus dengan Sayyidina Jibril dan sempat sebanyak 2 kali khatam. Biasa-biasa sekali khatamnya, tapi tahun yang terakhir itu, Ramadan yang terakhir itu 2 kali khatam dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan pada 2 kali khatam itulah disebutkan oleh ulama itu adalah pembentangan terakhir Rasulullah dengan Jibril berkaitan dengan Quran. Rasulullah baca, Jibril akan tegur kalau ada mana-mana yang tak kena, dan di situ jugalah disusun secara sempurna turutan-turutan ayat, turutan-turutan surah, dan juga ayat-ayat yang dinasakh dan dimansuh. Ada ayat yang sebelum ni Allah Ta'ala buat turun, tapi kemudian Allah Ta'ala tarik semula kerana hukumnya boleh jadi dihapuskan ataupun sebagainya. Itu dipanggil nasakh mansukh. Juga disebut pada pembentangan yang terakhir. Sebab itu dikatakan oleh ulama, pembentangan terakhir ini, peristiwa pembentangan terakhir ini adalah peristiwa yang penting dalam sejarah umat Islam juga. Apabila kita bincang berkaitan nuzul Quran, kita tak boleh lupa dengan satu lagi peristiwa Al-Ardah Al-Akhirah. Baik, maka bila kita berada pada hari ini tuan-tuan, maka ada satu hadis yang saya nak ajak kita sama-sama renung dan kita ambil kupasannya daripada apa yang telah ulama kita syarah. Itulah Nabi SAW ada menyatakan dalam satu hadis riwayat daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus, Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, maka sahabat-sahabat yang ada dengar Nabi sebut begitu pada saat itu tanya, liman, kepada siapa ya Rasulullah? Agama itu nasihat, nasihat kepada siapa? Qal, maka Nabi kata, lillahi. Nasihat yang pertama, agama itu nasihat yang pertama kena diberikan kepada Allah, wali kitabihi, dan yang kedua hendaklah diberikan nasihat itu kepada kitab Allah, yakni Quran, wali rasulihi, yang ketiga nasihat itu hendaklah diberi kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan yang keempat nasihat itu hendaklah diberi kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, yang terakhir Nabi kata wa ammatihim, nasihat itu juga hendaklah diberi kepada orang Islam keseluruhannya. Ini hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Hadis ini ringkas saja ni, dan kita pun mungkin biasa dengar, agama itu nasihat, ad-dinun nasihah. Cuma mungkin kita boleh berikan ataupun boleh tambahkan lagi kita punya pengetahuan tentang hadis ini secara baik pada hari ini. Nasihat yang disebutkan dalam hadis ini tuan-tuan, rupanya tidaklah sebagaimana nasihat yang orang Melayu kita faham. Orang Melayu kita faham nasihat ni advice lah, beri satu rangsangan, beri motivasi, beri teguran, begitu tak? Kalau kita nak pegang dengan makna begitu, jadi kalau disebut tadi nasihat itu kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, dah kita nak advice Allah, kitab dia, Quran, Rasulullah, tak apa kena lah. Sebab yang sepatut di-advise kan kita lah, oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh Quran. Yang sepatut kita, yang ditegur, yang kena diberi rangsangan kita, bukan Allah, bukan Rasulullah, bukan Quran. Jadi apakah makna yang setepatnya kalau kita nak cover situ? Rasulullah nak cover apa sebenarnya ni? Agama itu nasihat kepada Allah, nasihat kepada kita, ada nasihat kepada Rasulullah ni. Kalau nasihat pada pemimpin umat Islam tu, kita nak cover advice tu, kita bolehlah nak padankan begitu, nasihat sesama orang Islam. Tapi kalau tiga yang atas ni, tak berapa kena juga. Nak cover advice, kita beri teguran, beri rangsangan pada Allah, tak kena. Maka apa nak Rasulullah nak cover sebenarnya? Katanya ulama, kalau disebut an-nasihat itu sebenarnya kalimatun yu'abbiru biha an iradatul khair lil mansuh lahu. Satu kalimah yang menggambarkan kita nak kepada sesuatu kebaikan, kita menghendaki kepada sesuatu kebaikan.
Dan wa aslun nashi fil lughah al-khulus. Asal kepada makna an-nash, nasihat itu daripada nasaha. Daripada nasaha. Nasaha ini bahasa Arab menyatakan makna dia adalah al-khulus. Suatu kejernihan, suatu yang bersifat bebas, ataupun kita nak kabul apa. Ada satu perkataan dalam bahasa kita Melayu yang boleh kita letak untuk kita padankan dengan apa maksud nasihat dengan kejernihan tadi, iaitulah kejujuran. Saya pilih perkataan tu, kejujuran. Jadi kalau kita letak balik dalam makna hadis yang Rasulullah SAW sebut tadi, ad-dinun nasihah, agama itu adalah kejujuran. Berasanya kita akan dapat suatu tafsiran ataupun huraian yang lebih okey sikit daripada yang tadi. Nasihat kepada Allah, kita tak faham. Tapi kalau kita kata kejujuran kepada Allah, agama itu bersifat kejujuran. Kejujuran itu mesti diberi kepada Allah. Kejujuran mesti diberi kepada kitab dia, Quran. Mesti juga diberi kejujuran itu kepada Rasulullah. Kejujuran mesti diberi pada pemimpin orang Islam, dan kejujuran juga mesti diberi kepada orang-orang Islam seluruhnya. Jujur, tuan-tuan. Maka jujur ini suatu sifat yang tergolong dalam sifat-sifat yang baik, sifat yang bagus. Kalau kita bahas dari sudut bahasa Melayu kita, jujur ni bagus. Orang yang jujur adalah orang yang disukai oleh semua orang. Jujur. Maknanya jujur ni lawan dia tak jujur ataupun khianat. Itu lawan bagi jujur. Maka kita dengan Al-Quran, dengan Allah, dengan Rasulullah, pemimpin orang Islam, sama-sama kita orang Islam, mesti kena ada sifat jujur. Yang kita nak bahas, nak hurai pada pagi yang ringkas ini, dalam masa yang ringkas ni, iaitulah satu saja daripada yang Rasulullah sebut tadi banyak-banyak, iaitulah wali kitabihi. Jujur kita dengan kitab Allah, yakni Quran. Macam mana, tuan-tuan? Bersempena kita duduk di hari nuzul Quran ini, 17 Ramadan, maka kita ambil satulah daripada yang Rasulullah sebut tadi SAW. Agama itu adalah kejujuran yang sepatutnya kita berikan kepada Al-Quran. Salah satunya daripada 5 tadi. Jadi ada satu huraian yang disebutkan oleh ulama dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawi. Kitab ini dikarang oleh dua orang tokoh ulama daripada Syria, iaitulah Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dan satu lagi Syekh Mahyuddin Mistu. Maka disebutkan oleh dua orang ulama ini huraian kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah, bahawasanya agama itu suatu kejujuran yang mesti diberi kepada kitab Allah, Al-Quran. Apa maksud Rasulullah dan apakah kejujuran bagaimana yang kita nak beri kepada Al-Quran, dihuraikan oleh dua orang ulama ini. Kejujuran yang mesti diberikan kepada Al-Quran itu berbentuk 5 perkara. Ada 5 benda, 5 ataupun 6. 5. Ada 5 perkara yang kita kena letak dalam mindset ataupun pemikiran kita bila sebut kejujuran kita kepada Quran. Ada 5. Yang pertama, katanya Syekh, biqiraatihi wa hifzih. Kita kena baca Quran dan kalau boleh kena hafal Quran. Itu pertama sekali. Kalau nak khabar kita ni jujur dengan Quran, kita ni betul, hubungan kita ni bagus dengan Quran, maka kita kena baca dia dan kita kena hafal dia kalau boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bitartilihi wa tahsinus saut biqiraatihi. Kita kena baca dia pula dengan tartil, dengan penuh adab dan berperaturan, serta dengan suara yang elok. Yang kedua. Yang ketiga, bitadabburi ma'anihi wa tafahumi ayati. Kita kena baca Quran tu pula dengan penuh penghayatan dan juga kefahaman kepada setiap ayat-ayatnya. Yang keempat, maksud jujur dengan Quran tadi, katanya Syekh, bita'limihi lil ajyaril muslimah. Kita kena ajar Al-Quran itu kepada generasi-generasi umat Islam.
Yang keempat dan yang terakhir, yang kelima, maksud kita jujur dengan Quran, iaitulah kita kena bitafaqquhi wal amal. Kita kena betul-betul mendalami ilmu-ilmu yang disebut dalam Quran, ataupun apa sahaja yang Allah Ta'ala sebut berkait dengan larangan ataupun suruhan dalam Quran, wal amal, dan kita kena praktiskan. Kita kena buat benda tu. Kalau dia kata jangan, kita jangan buat. Kalau dia kata suruh buat, kita kena buat. 5 perkara, tuan-tuan. Ini yang dihuraikan oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dan juga Syekh Mahyuddin Mistu. Baik, kita cuba tengok satu-satu secara ringkas. Yang pertama sekali, bila disebut kita ni kena jujur dengan Quran, kita kena baca dia, tuan-tuan. Kena baca. Persoalan baca ini dia memang akan jadi tak sama lah. Bila kita suruh bacalah Quran, maka sahutan ataupun jawapan daripada orang-orang masyarakat Islam ni dia akan tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab ada orang yang boleh baca dan ada orang yang tak boleh baca. Ada juga orang tak boleh baca. Tapi sebenarnya Al-Quran ini dia kitab yang menjadi panduan utama umat Islam. Kalau kita tak boleh baca Quran ini, suatu yang aib sebenarnya. Okey? Kalau kita tak boleh baca Quran, dia sebenarnya satu yang aib ataupun suatu yang tak sepatutnya berlaku. Wallahu a'lam, di manakah silapnya, siapakah yang bertanggungjawab, kita tak tahu. Sebab itu kena tengok pada sejarah diri masing-masing. Kenapa kita hari ini tak boleh baca Quran? Itu kena tengok balik pada sejarah hidup diri masing-masing. Sama apa pun, kalau kita duk blame, kita duk tuduh, duk salah ke orang semata-mata pada hari ini, tak selesai juga masalah. Tak selesai. Jadi apa pun kita, lagu mana pun kita dengan Quran, pandai ke tak pandai ke, boleh baca ke tak boleh baca ke, kita kena ambil satu keputusan hari ini, pagi ini, 17 Ramadan hari ini, kita kena perbaikilah hubungan kita dengan Quran dari sudut baca kita dengan Quran. Al-Quran mesti dibaca. Dan tidak memadai kita baca Fatihah dalam semayang tu, kita kata, saya baca dah. Fatihah dalam semayang tu kira Quran. Saya baca dah tu. Dia tidak memadai situ saja, kerana Al-Quran dia ada 114 surah, tuan-tuan. 114 surah ni merangkumi 30 juzuk. Jadi Fatihah tu baru duduk di awal Al-Quran. Yang nak kata mewakili juzuk yang pertama pun mungkin tidak lagi. Dia pembuka kepada Quran, Al-Fatihah. Sebab itu nama dia Al-Fatihah, sebab dia pembuka. Al-Fatihah maksudnya pembuka, kerana dia pembuka kepada Al-Quran. Kita buka Quran, dia dulu mula-mula. Jadi tidak memadai kalau kita nak khabar saya dah baca Quran. Mana? Fatihah tu lah. Setiap kali semayang mesti saya baca. Tidak memadai jawapan itu. Jawapan yang sepatutnya, belek dak Quran, baca dak lagi surah-surah selepas daripada Fatihah. Kalau soalan tu belum dapat dijawab, maknanya kita tak dapat lagi nak khabar bahawa kita ni telah berlaku jujur dengan Quran dengan sejujur-jujurnya. Dalam perhubungan, tuan-tuan, perhubungan di antara suami isteri, perhubungan di antara ayah, anak dan mak, adik-beradik ke, anak beranak ke, jujur ini suatu yang sangat penting. Sangat penting lah. Kalau ada pasangan kita yang tak jujur ke, kalau ada anak beranak kita tak jujur ke, anak-anak kita tak jujur ke, kita marah. Kita marah kerana dia ni macam ada benda tak clear dengan kita. Ada benda yang masih sakok, tak jelas dengan kita. Kitanya marah. Begitu juga, tuan-tuan, bila kita hubungan tak jujur dengan Quran, maka kita sebenarnya masih lagi ada masalah yang sakok dengan Tuan punya Quran tu lah, iaitu Allah. Tuan punya Quran bukan Nabi Muhammad, tapi Allah. Sebab Al-Quran ini kita sebut kalamullah, kitabullah, semua sandar pada Allah. Kita tak sebut kalam Rasulullah, kitab Rasulullah, tak. Kita sebut kalamullah, kitabullah. Ini semua adalah hak Allah Ta'ala. Jadi Allah dah Tuan punya Quran. Alamatu hubbillah, katanya Al-Imam Sahal At-Tasturi, salah seorang tokoh dalam ilmu tasawuf, dia sebut alamatu hubbillah hubbil Quran.
tanda seorang itu cinta pada Allah. Apakah tanda dia? Tanda dia adalah dia cinta kepada Quran. Kalau kita makin rajin baca Quran, maka kita kena tahu itu tanda sebenarnya kita mencintai Allah. Tanda. Jadi kalau kita belum dapat baca Quran dengan baik, dengan banyak, dengan kerap, maka itu bermaksud apa yang kita sebut-sebut di mulut, saya cinta padamu ya Allah, saya rindu padamu ya Allah, itu tak berapa nak betul lagi sebenarnya. Tak berapa nak jujur lagi tu sebenarnya perkataan kita tu. Sebab kita tak baca Quran pun. Kalau betul kita cinta pada Allah, bukan hanya bangun malam, bukan hanya kita ni buat benda-benda yang baik, tapi kita juga baca Quran. Kerana semua benda yang kita akan buat atas dunia sebenarnya dia berpaksikan kepada Quran. Berpaksikan kepada Quran. Itu sebenarnya yang pertama katanya Syekh Mustafa Bora dan juga Syekh Mahyudin Mistum, kita kena baca Quran. Dan kalau boleh hafal Quran. Tak boleh hafal banyak, hafal sikit. Tak boleh hafal 30 juzuk, hafallah beberapa juzuk. Juzuk yang paling mudah, juzuk yang belakang sekali, juzuk 30. Itu yang paling mudah. Sebab itu dipanggil ayat-ayat lazim. Ataupun kalau tak boleh hafal juzuk-juzuk ni, kita hafal surah-surah pilihan yang kita dah dengar sama, Yasin contohnya, Sejadah, surah Sejadah, surah Al-Mulk. Hafal dulu surah-surah pilihan ni. Dan kalau dah hafal belakang surah-surah pilihan, kita cubalah hafal seluruh Quran daripada awal surah Baqarah sikit-sikit. Jadi kalau kita ada keazaman, benda yang sikit ni dia akan jadi banyak kalau ada keazaman. Yang penting sekali, kalau tak boleh hafal pun, baca tu biar kerap. Kerana katanya ulama, kullama takarrara taqarrara. Ada satu sifat kaedah yang ulama kita buat, setiap apa yang kita ulang, itu kita ulang, lama-lama taqarrara. Dia akan jadi melekat, akan jadi melekat dalam kita punya ingatan. Sebab kita buat seumpama dia, kita baca seumpama. Itulah kepentingan Al-Quran ni. Ada orang tuan-tuan, ada seorang guru saya. Guru saya nama dia Al-Ustaz Syamsuri, Wan Syamsuri. Ustaz Wan Syamsuri ni kita panggil Ustaz Wang dia. Dia satu ketika dia sakit yang boleh menyebabkan kematian. Dan memang doktor pun kata awak ni memang payah dah nak sembuh daripada sakit ni. Maknanya kesudahan dia mati lah. Kesudahan dia mati. Maka dia pun mulai daripada saat itu, dia pun rasa dah dekat dengan kematian ni. Dia ambil keputusan baca Quran dengan sebanyak-banyaknya. Baca Quran. Habis Quran tamat 30 juzuk, baca lagi. Jadi akhirnya dia buat begitu tuan-tuan. Ni bila orang ada keazaman tak? Siapa ingat Quran? Tak hafal pun dia kata. Tapi bila duk baca sama, jadi ingat apa dia? Baca ayat ni, orang baca je dia boleh sambung. Siapa begitu? Ini kata mukjizat Quran. Akhirnya bila dia cek dengan doktor, bila dia buat check up semua ni tak, satu ketika bila dia check up dengan doktor pun terkejut. Doktor kata, awak makan ubat apa ni? Ada ambil apa-apa ubat apa? Sebab penyakit itu tak ada dah, dia kata. Penyakit yang dihidap itu tak ada dah. Dia pun kata, tak ada ambil ubat apa-apa, makan ubat doktor beri itu je lah. Jadi rupanya mungkin asbab daripada dia baca Quran. Dan nak kata dia tu banyak sangat baca Quran sampai dia ingat Quran. Tanpa dia sedar, dia tak hafal pun, dia ingat Quran. Dan sampai hari ni pun memang Quran tu lekat dengan dia. Dan memang kita pun kalau sebut kalau di Kota Baru tu, kalau di pondok sebenarnya, pondok moden tu, ada pondok moden, satu pondok dia panggil pondok di Kandis Bacok. Jadi sekarang ni Ustaz Wan Syamsuri dia bertugas situ. Kalau sebut nama Ustaz Wan Syamsuri, orang kenal belaka. Allah Ta'ala beri kelebihan dia. Hasil pada dia baca Quran dengan sebanyak-banyaknya tadi, ingat Quran satu, dan lepas tu ada lagi kelebihan-kelebihan lain Allah Ta'ala beri pada dia. Hebat tuan-tuan. Jadi itu Quran sebenarnya. Kalau kita ada keazaman, kita baca sekerak-keraknya, insya-Allah akhirnya melekat dalam kita punya hati kita. Sebab Quran dia bukan hanya di minda, tetapi dia juga berkait dengan hati. Okey. Yang kedua, jujur kita dengan Quran mesti dengan bitartilihi.
wa tahsinus saut. Kita kena baca dia dengan tartil. Al-Quran ni tuan-tuan, dia tak serupa dengan kitab-kitab yang lain ataupun buku-buku yang lain. Walaupun kita nampak dia ni macam ke buku ni, tebal ni. Kalau kita pergi ke pustaka-pustaka awam, pustaka mana-mana lah, hak setebal ni pun ada juga. Tapi nama dia bukan Quran lah, buku-buku lain. Tetapi rupanya bila kita belek Quran ni, nak baca dia tak serupa dengan buku hak macam ke dia, hak tebal macam ke dia tadi. Sebab Al-Quran ini ada satu peraturan khusus, kita kena baca dia dengan tartil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Kamu kena bacalah Quran tu dengan tartil. Lalu ada satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh sahabatnya, apakah maksud Allah Ta'ala pada ayat tadi ya Sayyidina Ali, bacalah Quran dengan tartil. Apa maksud tartil itu? Kata Sayyidina Ali, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ada dua benda Sayyidina Ali kata. Tartil ni gini, dia kita kena baca dengan tajwid, tajwidul huruf. Semua ayat-ayat dalam Quran tu kena baca dengan tajwid. Yang keduanya, yang kita nak baca pada Quran tu mesti dengan kita tahu tempat-tempat berhenti yang kita sebut wakaf tu. Wakaf tu mesti kena cakna wakaf yang baik, wa ma'rifatul wuquf. Sebab ada tempat berhenti yang tak molek, wakaf qabih. Ada tempat berhenti yang molek, wakaf hasan, wakaf tam, dia ada. Jadi oleh yang demikian, kalau kita boleh baca Quran dengan tajwid, boleh baca Quran dengan tahu kat mana nak berhenti yang molek, kat mana berhenti yang tak molek, maka itu sebenarnya kita telah melaksanakan tartil dalam bacaan Quran kita. Jadi nak boleh dua benda ni, dia kena belajarlah. Belajar dengan guru yang mahir dalam bidang Quran. Di tempat kita ni ada Allah Ta'ala beri kepada kita dapat tumpang ilmu Quran dengan Syekh kita, Syekh Imam Tarawih kita, Syekh Dr. Muhammad Abdul Hamid Kulaib. Jadi mana-mana jemaah ambillah peluang untuk kita bertalaki ataupun baca Quran dengan Syekh. Sebab bila kita baca dengan guru, dua perkara tadi boleh belaka. Tajwid boleh, dan nak berhenti kat mana hak sesuai pun boleh. Sebab guru yang mahir dia akan guide, dia akan pandu kita. Situ tak molek tu berhenti, lajak sikit dia kata. Lajak sikit lagi, situ molek berhenti. Situ molek tu berhenti. Berhenti situ. Tak payah sambung lah. Dia akan guide kita. Dan berkaitan tajwid itu hak kita belajar Salaman Kening lah. Ada hukum 5, ada hukum tebal nipih, ada hukum lam yang patut diizhar, patut yang diidgham, mana. Itu semua dalam perbincangan ilmu tajwid. Juga akan kita dapat daripada hasil kita belajar dengan seorang guru yang mahir dalam bidang itu. Dan katanya Syekh yang mensyarahkan hadis yang kita baca tadi, wa tahsinus saut. Lepas kita boleh baca dengan tartil Quran, kita jangan tinggal juga, cubalah baca Quran dengan suara yang sehabis baik yang kita ada. Betul, kita semua tak serupa. Allah Ta'ala beri kelebihan suara. Ada orang yang suara sedap. Macam semalam di masjid kita ni lah, ada qari kita, Johan qari kita, Ustaz Abdul Hadi, baca Quran sedap sungguh dah. Sedap. Sampai tak mau berhenti kita semayang seolah-olahnya. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan suara dia sedap. Teriklah kat mana-mana pun sedap semua. Kita kalau terik, kalau buat lagu kok si kok dang tak sedap dah kan dengar. Habis kalau orang ada suara ni, dia teriklah kat mana pun, pergi pusing-pusing, sedap semua. Jadi suara ini kalau nak bahas dari sudut bacalah Quran dengan suara yang paling baik. Okey. Suara yang paling baik bagi diri kita sendiri, yang diukur pada diri sendiri. Dasar kata suara baik ni macam ke qori, bukan. Suara yang terbaik yang kita boleh persembahkan. Saya sama buat contoh, kalaulah Tuanku Sultan dia panggil kita baca Quran depan dia. Sebab di Terengganu ni memang adat mempersembahkan bacaan Quran tu masih lagi ada sampai hari ni, sama ada di istana ataupun di majlis-majlis kerajaan negeri. Jadi kalaulah kita dipilih, maka apakah bacaan ataupun lagu mana cara bacaan yang kita nak baca pada majlis yang kita dijemput tadi? Kalau ditanya soalan tu, maka jawapan yang diberi mestilah saya akan baca dengan sehabis baik yang saya boleh. Okey, bacaan yang kata sehabis baik itu
Itulah yang sepatut kita kena baca walaupun tidak ada majlis. Walaupun duduk rumah seorang, hak itulah kena baca. Sebab itu yang jadi tuntutan Nabi sebut zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kamu yang terbaik. Jadi bacalah Quran dengan suara terbaik. Itu juga termasuk dalam kejujuran kita dengan Al-Quran, tuan-tuan. Dua lah, baca, hafal, dan juga yang kedua kena baca tu dengan penuh adab, sopan tata susila dia, peraturan dia, tajwid dan juga suara yang baik. Yang ketiga, kita juga kata ulama, bila nak khabar jujur dengan Quran, mestilah kena tadabbur makna. Tadabbur makna-makna yang Allah Ta'ala sebut dalam setiap ayat-ayat Al-Quran, yang ada 6,236 ayat tadi. Ada terkandung makna yang tersurat, ada terkandung makna tersirat. Makna tersurat tu makna yang kita boleh faham sekali lalu, pada zahirnya faham gitu. Tapi kalau kita baca kali kedua, kali ketiga, kita renung lagi, maka kita akan dapat makna yang tersirat, makna yang tersembunyi daripada ayat itu. Allah Ta'ala nak khabar apa sebenarnya. Jadi itu semua sebenarnya satu keperluan untuk kita buat dalam nak menunjukkan kejujuran kita kepada Quran. Dalam Quran sendiri pun Allah Ta'ala ada sebut banyak ayat-ayat yang menyuruh kita tadabbur Quran. Antaranya, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran, tidak menghayati Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah Quran itu marinya, datangnya daripada bukan Allah. Bukan Allah yang buat turun Quran, yang buat Quran. La wajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka kamu akan dapati, mereka akan dapati ada banyak percanggahan dalam Quran. Sebagaimana kita tengok kitab Bible hari ni. Bible yang ada hari ni pada orang Kristian adalah dikatakan adalah sebenarnya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi dari sudut kajian yang dibuat oleh orang-orang Kristian sendiri, tak usah kata orang Islam, orang Kristian ada buat kajian tentang Bible yang ditulis oleh padri mereka ni, yang dikeluarkan oleh gereja-gereja mereka. Itu ada banyak percanggahan dari sudut maklumat-maklumat dalam kitab Bible tu. Kerana apa? Kerana rupa-rupanya Bible itu telah pun diubah-ubah, telah dimanipulasi oleh tangan-tangan padri-padri mereka yang tak jujur, yang tak amanah dengan ilmu. Dengan kata lain, banyak cerita yang duduk di awal, di tengah dan di akhir kitab itu bercanggah satu sama lain. Bercanggah. Jadi itulah hasilnya, kesannya, kalau bukan Allah yang tulis. Betul kata ayat Quran tadi. Kalaulah Al-Quran ini bukan daripada sisi Allah, tentu banyak percanggahan. Maknanya kita baca Quran hari ini, contoh kita tengok kisah Nabi Adam dengan iblis. Pada surah Al-Baqarah ada dicatat kisah Nabi Adam dengan iblis, yang mana menyebabkan Nabi Adam kita diturunkan ke dunia, daripada syurga diturunkan ke dunia. Cerita itu, tuan-tuan, bukan hanya pada surah Baqarah, tetapi berlaku juga cerita itu disebutkan lagi pada surah-surah yang lain. Suratul A'raf pun ada, lagi surah Taha pun ada. Jadi banyak surah-surah lain pun Allah Ta'ala ulang lagi sekali cerita itu. Tetapi yang menarik, cerita yang diulang tadi tidak bercanggah sikit abu fakta dia. Sama. Cerita itu menunjukkan Nabi Adam dipesongkan oleh iblis. Dalam surah yang lain pun gitulah, Nabi Adam dipesongkan oleh iblis. Iblis tak mau sujud pada Nabi Adam. Itulah juga ayat yang ada pada surah Al-A'raf, ada pada surah-surah yang lain. Iblis tak mau sujud pada Nabi Adam. Iblis takabur. Iblis takabur juga pada surah Al-A'raf, pada surah-surah yang lain. Menunjukkan memang tidak ada percanggahan dalam Al-Quran. Dan benda-benda begini kita nak dapat di mana, tuan-tuan? Kalau kita hanya sekadar baca, memang kita tak akan jumpalah. Kita tak akan dapat dapatan ini. So kalau kita nak dapat, dia kena tadabbur. Baca dan tadabbur. Tadabbur itu dia memerlukan kefahaman. Sebelum kita nak tadabbur, nak menghayati Quran, kita kena memahami Quran. Memahami Quran perlu kepada bahasa Arab.
Tapi oleh kerana kita orang Melayu, kita tak boleh nak bercakap Arab, tak boleh nak faham bahasa Arab, maka ada satu kemudahan. Ulama-ulama kita dah reka satu kitab dia panggil terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Jadi masa-masa kita baca tu, kita pun tengok terjemahan dia. Oh, ayat ni makna dia gini, ayat ni makna begini. Okay. Dengan cara itu pun insya-Allah dia akan hadir tadabbur dalam kita punya diri kita. Kalau kita boleh faham sungguh Quran dengan bahasa Arab yang kita belajar, itu lagi tuan-tuan, kita akan jadi sampai satu peringkat boleh menangis bila orang baca Quran. Cuba tengoklah Syekh Dr. Muhammad kita masa memimpin solat tarawih. Ada kadang-kadang ayat-ayat tertentu dia sesebok dia. Bagi kita biasa je ayat tu, dengar sok mudah, tapi bagi dia bila baca sebok. Sebab dia ada penghayatan, tadabbur. Tadabbur itu penting sebab dia boleh menghasilkan kita punya boleh keluar air mata. Dan keluar air mata tu bukan bermaksud pondang. Orang lelaki bila tak keluar air mata, dia jadi contohnya berani. Tapi kalau keluar air mata pondang, tidak. Keluar air mata tu suatu yang menunjukkan rasa kita telah betul-betul menyelami apa yang Allah Ta'ala nak sebut dalam Quran. Itu sebenarnya. Sehingga disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, al-buka'u mustahabbun inda qira'atil Quran. Menangis ini suatu yang dituntut dalam pembacaan Al-Quran. Tuan-tuan, kalau dalam sejarah Islam kita kenal satu nama, Sayyidina Umar. Kenal belaka Sayyidina Umar Al-Khattab. Orang yang sangat, kalau bahasa Kelantan disebut gedebeh. Orang gedebeh. Orang yang sangat nelang. Orang takut belaka dia, tuan-tuan. Sebelum dia masuk Islam pun orang takut. Lepas pada dia masuk Islam pun orang takut lagi ke dia. Sebab itu Sayyidina Umar masa nak hijrah, orang lain hijrah secara senyap-senyap. Sayyidina Umar tidak. Dia sereleng. Masuk depan Kaabah, siap kabur korang. Hari ni Umar nak hijrah ke Madinah. Kalau ada orang yang berasa nak anak dia jadi yatim ke, nak isteri dia jadi balu ke, jadi janda, marilah sekat Umar ni. Umar nak pergi dah ni. Ada tak orang nak sekat? Orang tak berani, tuan-tuan. Tak berani orang. Sebab orang tahu dah dia ni kabur. Kalau dia kabur kita, buat sungguh Umar ni. Dia jenis orang yang berani. Tetapi keberanian dia, kebengisan dia, kedebel dia tu, rupanya Sayyidina Umar ni ada di riwayat dalam kitab Imam Nawawi At-Tibyan. Disebut Sayyidina Umar pernah mengimami salat subuh satu ketika. Ada kata salat Isyak. Dan Sayyidina Umar dia baca surah Yusuf. Surah Yusuf. Ada satu ayat daripada surah Yusuf itu, bila dia baca, menangis Sayyidina Umar. Menangis dia tu sehingga basuh janggut. Janggut. Ni janggut. Orang Arab ni janggut dia banyak lah. Jadi kalau sehingga basuh janggut tu, bermaksudnya banyaklah menangisnya. Kalau menangis sikit-sikit tak basuhnya janggut. Ni siapa basuh janggut, riwayat sebut. Dan tangisan dia itu hatta yasma'u buka'ahu min wara'is saf. Sehingga orang yang duduk saf belakang sekali dengar tangisan Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Umar duduk semayang jadi imam dan dia menangis, orang belakang tu dengar. Zaman tu tuan-tuan tak ada copong, tak ada ni, kan? Kita sedia maklum tak ada copong. Maknanya Sayyidina Umar menangis, mesti menangis dengan kuat sehingga orang belakang saf tu dengar dia punya tangisan. Itu nak kabarnya menangis baca Quran bukan pondang, tetapi dia menunjukkan betapa kita ni hamba kepada Allah Ta'ala sampai kita boleh menangis bila baca kalam ataupun perkataan-perkataan Allah SWT. Kalau boleh menangis, menangislah tuan-tuan masa kita baca Quran. Tapi nak menangis tu dia kena mentadabbur ayat-ayat tu, kena ada penghayatan dan kena ada kefahaman. Yang terakhir sekali katanya Syekh, yang kedua terakhir, jujur dengan Quran. Kita kena ajar generasi umat Islam tentang Quran. Anak-anak kita, cucu-cucu kita tuan-tuan kena ajar Quran. Kalau hari ni, kalau sebelum daripada saat ini kita ada tinggal, kita tuition hak lain akademik kita cakna sangat lah. Benda-benda hak lain sokang lah, kita sanggup pergi atas sekolah sokang, belajar basikal lah, belajar manah lah. Tapi bab Quran kita tak tinggal hak ni, kita miss. Jadi mulai hari ni kita kena ambil keputusan, kita kena
caknalah kepada Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak generasi kita, anak cucu kita. Sebab Al-Quran inilah yang akan kekal bersama-sama kita ke, anak-anak cucu kita ke. Bukan setakat kekal sampai ke kubur, bahkan dalam kubur, lepas tu pula di akhirat, sampai nak masuk syurga pun Quran ini jugalah menjadi suatu yang kekal. Ibadat lain tuan-tuan, masa di akhirat tak ada dah. Puasa tak ada, sembahyang-sembahyang yang kita buat tak ada, okey. Sedekah lagi lah tak ada, tabung-tabung tak ada dah di akhirat tu. Tetapi dalam riwayat hadis ada Nabi sebut, bila mana orang yang bersama Quran ni, dia baca Quran sama, dia jadi orang yang berdamping dengan Quran, akan disebut oleh Allah Ta'ala kepada orang yang suka baca Quran atas dunia ni, masa dia nak masuk syurga. Masa nak masuk syurga ni, bukan masa duduk di hari mahsyar, duduk nak masuk syurga dah ni. Nak masuk syurga tu rupanya dia diberikan pilihan untuk memilih syurga dia sendiri. Lalu kata Allah, Iqra' warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Awak ni, oleh kerana awak suka baca Quran atas dunia dulu, okey begini, saya beri ke awak peluang, awak boleh baca Quran selalu. Awak baca Quran sekarang ni. Ni masa nak masuk syurga, dia suruh baca Quran masa tu. Ibadat lain tak ada masa tu, tapi Quran masih lagi ada. Sehingga disuruh, bacalah olehmu Quran. Warqa, dan sambil-sambil baca tu awak naik. Naiklah ke tingkatan syurga yang awak rasa nak naik kat mana. Dan bacalah Quran tadi sambil-sambil naik nak pilih syurga ni. Warattil, bacalah dengan tartil, dengan penuh tajwid macam yang awak baca atas dunia dulu. Kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kerana sesungguhnya bagi awak ini, kata Allah kepada orang tu, agak-agaknya kita lah tak? Kerana akhir ayat yang awak baca kat lagi, awak berhenti kat mana, situlah syurga awak. Syurga awak tu awak akan pilih bila awak berhenti baca Quran tu, situlah syurga awak. Jadi orang yang baca Quran sama, sehingga begitu Allah Ta'ala layang dia. Al-Quran tu nak kabarnya dia kekal dengan kita, bukan setakat sampai ke kubur. Dalam kubur masih lagi ada peranang dia, akhirat pun masih lagi ada, nak masuk syurga pun masih lagi ada tuan-tuan. Sebab itulah kena cakna sungguh pasal Quran kepada anak-anak didik generasi kita ni, anak-anak cucu generasi kita ni, supaya Al-Quran itu boleh menjadi suatu yang dimanfaatkan olehnya dalam kubur, di akhirat, masa di hari mahsyar, dan masa nak masuk syurga. Akhir sekali, kata Syekh, kita kena beramal dengan Quran. Baca Quran dengan tajwid betul dah, ajar dah anak cucu kita. Kita sendiri ini pula kena tafaqquh wal amal. Kita kena memahami apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dari sudut larangan dan juga suruhan, dan kita kena amal, praktis. Ini penting untuk kita dapatkan jadi Al-Quran itu sebagai suatu teman hidup kita yang sungguh-sungguh. Kita kena praktiskan apa yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran, kita buat. Yang dia kata tak boleh buat, kita jangan buat. Last sekali tuan-tuan, berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh tadi, kita kena beramal dengan Quran untuk menjadikan Quran itu boleh berkhidmat kepada kita sungguh-sungguh. Yang kita kata di syurga tadi, di akhirat Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Jadi hasil daripada kita buat 5 perkara tadi semua, kita akan dapat menikmati faedah-faedah ataupun ganjaran daripada kita khidmat dengan Quran atas dunia ni. Kita khidmat dengan Quran, kita baca dia, akhirnya Al-Quran akan khidmat pada kita tuan-tuan. Ingat begitu lah, Al-Quran akan khidmat pada kita. Bila atas dunia pun sudah dia akan khidmat, dalam kubur dan di akhirat, dan masa nak masuk syurga. Hak kita cerita tadi masa nak masuk syurga. Masa duduk di hari mahsyar, Al-Quran kata Nabi syafi'an li ashabih. Al-Quran akan jadi syafaat kepada kita. Kita susah, kita jadi serba salah di hari mahsyar, masa tengah duduk dalam perkumpulan manusia yang besar, perhimpunan tu. Jadi masa kita susah tadi, Al-Quran akan mari jadi syafaat kepada kita, menghilangkan kesusahan kita.
Okey. Masa dalam kubur, faedah-faedah yang akan didapati oleh orang yang jaga 5 perkara tadi yang disebut oleh Syekh. Dalam kubur ada satu riwayat yang disebut bila kita masuk kubur, malaikat akan mari nak tanya soalan kita, mungkar nakir. Dia mari ikut kepala, maka Quran mari duduk di kepala kita. Al-Quran yang kita baca semua ni. Dia kata kalau nak tanya, tanya hamba lah. Malaikat kata tak, hamba tanya apa? Saya nak tanya dia ni. Dia pun malaikat beralih ke kaki. Al-Quran tak mari duduk kaki pula. Nak tanya, tanya hamba. Malaikat beralih lagi ke kanan. Nak tanya, tak boleh juga sebab Al-Quran mari duduk dekat dia. Kalau nak tanya, tanya hamba, hamba jawab. Dia beralih kiri. Begitu juga. Jadi duk motor begitulah, duk musing. Kerana tak boleh nak tanya hamba tadi sebab ada satu lagi satu lagi individu lah kita kata yang duduk dengan kita tu, iaitu Quran. Al-Quran duduk dengan kita sekali dalam kubur. Itu khidmat dia masa dalam kubur. Jadi atas dunia lagilah tak usah cerita. Saya sengaja ambil daripada hak akhirat dulu, hak syurga dulu. Dan di atas dunia, kalau kita dah tengok di masa nak masuk syurga pun Quran dia khidmat kita banyak. Masa di akhirat, di mahsyar pun ada, dalam kubur pun ada. Atas dunia dah saya katalah Al-Quran memang banyaklah Allah Ta'ala akan beri faedah kepada kita masa kita atas dunia. Kemudahan-kemudahan yang kita nak akan dapat kalau kita baca Quran semua atas dunia. Jadi tuan-tuan sekalian, jagalah 5 perkara tadi yang disebut oleh Syekh kita. Mudah-mudahan nuzul Quran pada hari ini lebih bermakna daripada hari-hari ataupun hari nuzul Quran yang pada tahun-tahun yang sebelumnya. Kerana kita bernuzul Quran pada hari ini dengan ilmu, bukan semata-mata ikut-ikutan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaa'a. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.